aplikasi ini sebenarnya sangat membantu untuk kita guru-guru khususnya yang berada di sekolah. Okey, kita mulakan. Okey. Untuk kita memulakan aplikasi Jamboard ya, ini ialah paparan utama. Sebaik saja kita buka browser Google ya ataupun Chrome. Okey, ada beberapa cara untuk kita kenal pasti atau untuk kita mencapai aplikasi Jamboard ini. Okey, cara pertama kita typekan pada browser kita Jamboard ya .google.com. Okey, ini cara pertama. Jadi bagi rakan-rakan yang belum biasa menggunakan Jamboard, pastinya paparan ini akan menjadi kosong. Jadi pada saya ni ada macam-macam paparan sebab ini ialah hasil tugasan guru-guru yang menyertai bengkel saya sebelum ini. Ya. Okey, cara kedua untuk kita capai ya kepada aplikasi Jamboard ialah okey bagi rakan-rakan yang ada Google Drive ya. Rakan-rakan boleh lihat di bahagian new. Lepas tu kita turun ke bawah more dan kita akan jumpa satu lagi kat sini Google Jamboard. Di sini juga kita boleh capai aplikasi Jamboard. Dan cara ketiga ialah ya di bahagian ini yang ada titik-titik 9 ni ya, kalau kita klik kita go through sampai ke bawah kita akan jumpa juga di sini logo untuk Jamboard. Jadi apa pun caranya, sama ada kita menggunakan cara pertama, cara kedua atau cara ketiga, kita akan dibawa kepada satu paparan kosong. Bagi guru-guru yang belum biasa menggunakannya akan ada paparan kosong dan kita akan mulakan ya slide pertama ataupun frame pertama kita dengan menekan butang tambah di sini, ataupun kalau kita lalukan cursor di sini kita akan jumpa new jam. Jadi kita klik pada new jam dan kita akan dibawa ke paparan ini. Inilah sebenarnya yang kita namakan sebagai Jamboard. Okey. Saya harap masing-masing dah boleh ikut sampai setakat ni. Okey, sekarang ni kita akan berbicara pula tentang paparan Jamboard. Okey, di bahagian sini kalau kita lihat di bahagian atas kali ni dia akan tulis peringkat awal sebagai Untitled Jam. Jadi kita boleh namakan. Contohnya hari ni kita akan buat untuk, kita katalah tajuk kita ialah cuba. Cuba jaya. Okey. Dan namanya terus bertukar. Bagi rakan-rakan yang menggunakan yang masuk melalui Drive tadi, Google Drive ya. Apabila kita mulakan satu Jamboard Google Jaya, secara automatik nampak tak kat sini telah ada satu file yang bernama Google Cuba Jaya dan ini juga merupakan file Jamboard. Jadi dalam keadaan ni tak kisah kita masuk melalui browser atau kita masuk melalui Drive, bahan-bahan tersebut akan disimpan secara automatik ke dalam Google Drive kita. Okey, sekarang kita akan lihat satu persatu apakah features yang ada pada Google Jamboard. Okey, perkara pertama yang kalau kita lihat kat sini, di sini ialah background. Kalau kita klik, kita disediakan beberapa pilihan background yang boleh kita pilih ikut kesesuaian. Contohnya katalah bagi yang suka kosong putih biarkan begini saja. Bagi yang suka berwarna hitam, klik pada hitam, dia akan jadi bertukar menjadi warna hitam. Demikian juga bagi yang suka berwarna biru. Bagi guru matematik khususnya yang memerlukan garis-garis atau kotak-kotak, Jamboard juga menyediakan kemudahan tersebut ya. Bagi ini ialah yang suka, ni senang nak lukis kan, ada titik-titik dan sebagainya. Lagi yang ini kotak-kotak yang backgroundnya berwarna lain ya. Jadi untuk pagi ni kita pergi kepada yang berwarna putih sahaja dahulu. Okey, ini pertukaran background. Okey, kemudian kita pergi pula ya kepada bahagian tepi di sini. Ya, lebih kepada pengenalan Jamboard. Kalau kita lihat di bahagian tepi ada beberapa menu yang disediakan untuk kita. Pertama ini pen. Kalau kita klik pada pen, kita diberi beberapa pilihan pen. Contohnya saya ambil pen yang pertama. Kita lihat ya. Ini ialah tulisan untuk pen yang pertama. Kita lihat pula yang kedua kat sini, marker.
Ya. Yang ketiga kat sini ialah kita lihat ya. Dan seterusnya yang keempat brush. Dan setiap pen ini kita boleh tukarkan warnanya ikut kesesuaian. Ya, kesesuaian kita hendak menggunakannya. Ini ialah features pertama yang disediakan oleh Jamboard, iaitu pen. Ya. Kemudian kita beralih pula kepada yang kedua di sini. Di sini ialah eraser ataupun pemadam. Contohnya kalau kita nak padam ni, saya nak padam ni. Ya, di sini kita boleh padam terus. Ya. Itu ialah untuk pemadam. Kemudian yang ketiga, kejap lagi saya tunjuk kegunaan yang ini. Okey, sebelum tu kita pergi pada stiker dulu. Okey, sticky note ini menyediakan ruang untuk kita menulis ya, apa yang kita nak tulis. Contohnya saya tulis pada ni ialah kita belajar. Contohnya kita tulis tentang belajar Jamboard. Kita masih ada ruang untuk memilih apakah warna yang kita nak gunakan. Terserah pada kita ikut selera dan kesukaan serta kesesuaian kita. Okey, selepas kita tulis, kita save, maka satu stiker akan terpapar di sini. Sekiranya kita nak alih stiker ni, kita boleh gerakkan ya. Kita klik pada tanda nak panah ni, kita boleh gerakkan. Kita boleh susun kedudukannya, kita boleh ubah size. Ya, kalau kita rasa apa yang ada di belakang ini sangat mengganggu, kita clear frame dahulu. Maknanya bila kita sebut clear frame, kita akan bersihkan semua dan kita masukkan semula stiker yang baru. Okey. Contohnya, salah pula tu Okey, contohnya katalah ini stiker pertama saya. Saya nak susun dia dalam kedudukan sebegini. Okey, saya letak stiker yang kedua. Jadi susun aturnya kita boleh buat mengikut kesesuaian. Okey, itu pada menu yang ini ya, menu sticky note. Okey, seterusnya saya beralih kepada menu yang berikutnya. Di sini ialah add image. Okey, kita diberi peluang pilihan kepada kita sama ada kita nak upload image ataupun kita nak cari daripada Google Image search, atau kita nak upload dari Google Drive, atau kita nak upload dari foto. Contohnya katalah saya upload daripada file ya. Saya seperti biasa kita select file. Contohnya saya ambil satu, jom belajar kat sini. Okey. Saya open. Dan image itu akan terpapar. Kita masih ada ruang untuk resize image kita. Ikutlah kesesuaian. Contohnya saya letak dekat sini. Okay. Dan apabila image ini terpapar, kita masih ada ruang lagi untuk membuat editing ataupun kita nak duplicate. Contohnya ya, caranya ialah dengan kita menekan 3 button di sini, kita boleh duplicate kalau kita nak duplicate. Atau kalau kita tak mau, kita boleh delete. Atau seterusnya kita boleh susun sama ada nak send backward ataupun send to back. Okey, itu pilihan pada kita. Okey, sekarang ni saya beralih pula kepada yang ini ya. Ni bagi yang nak buat circle. Yang ni lah gunanya kita nak send backward ataupun nak send ke depan atau ke belakang tadi tu lah ya. Dan seterusnya di sini ialah untuk kita masukkan teks. Okey. Okey, ni contohnya lah kalau kita nak masukkan teks. Okey. Dan kita masih ada ruang untuk buat adjustment, dan setiap titik 3 di sini sebenarnya akan memberi maklumat kepada kita sama ada kita dah buat editing, duplicate, delete, order dan sebagainya lah. Dan akhir sekali pada bahagian tepi ini kita ada satu lagi button. Button ni agak baru ya, iaitu laser. Ini
Laser ini akan beri ruang kepada kita ketika kita menggunakan Jamboard untuk menunjuk pada murid atau pada peserta ataupun kepada ahli yang menyertai kita di bahagian mana yang akan kita fokuskan. Okey, itu ialah features yang disediakan oleh Jamboard di bahagian kiri paparan. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada bahagian yang seterusnya. Contohnya katalah di bahagian ini. Sekarang paparan saya di sini, ini ialah frame pertama saya. Ya, andai kata saya nak menambah frame ataupun kalau dalam PowerPoint kita biasa dengan slide, ya. Kita nak tambah frame, macam mana cara dia? Okey, kita akan klik pada bahagian atas, ya. Bahagian atas ni nampak tak, bila kita lalukan cursor, kita akan nampak kat sini expand frame bar. Jadi kita tambah je, klik bahagian tepi create frame, maka akan muncullah frame yang kedua. Jadi dalam keadaan ni kalau kita lihat, kita dah ada dua frame. Frame pertama dan frame kedua. Tapi andai kata kita mahu mengekalkan maklumat pada frame pertama, ya, maklumat pada frame pertama tetapi nak jadikan dia sebagai frame kedua, kita boleh klik di 3 button ini dan kita duplicate. Dan apa yang ada di frame pertama akan muncul pada frame yang kedua. Okay. Ya. Okey, seterusnya di bahagian ni lagi suka saya kongsikan, ya. Kita akan tekan kat sini. Ya, ini ialah untuk tujuan andai kata bahan dalam Jamboard kita telah pun lengkap, ya. Kita nak berkongsi dengan rakan yang lain. Okey, kita boleh berkongsi dalam bentuk PDF, ya, download as PDF. Kita boleh berkongsi dalam bentuk frame as image, ya, dan kita boleh make a copy, update dan sebagainya biarkan, atau pilihan yang lain yang ada pada kita ialah okey, kita klik pada bahagian share dan di sini kita akan share seperti biasa. Apabila kita share file-file Google, contohnya adalah kat sini saya nak restrictkan dia ataupun saya nak bagi kepada anyone with the link. Dan kita masih ada ruang untuk kawalan, sama ada kita nak orang yang kita kongsikan file itu hanya sebagai orang yang boleh view atau melihat sahaja, ataupun kita nak letak mereka sebagai editor. Okey, ini boleh dilakukan atau ini tujuannya ialah ketika kita berkongsi file dengan murid contohnya. Andai kata kita mahu murid kita turut sama terlibat, ya, dalam kerja-kerja di frame Jamboard kita ni, maka kita share sebagai editor. Tapi andai kata bahan yang dipaparkan hanyalah untuk tujuan lihat, maksudnya dalam bentuk nota, kita share sebagai viewer. Okey. Seterusnya yang suka saya kongsikan ialah bagi guru-guru matematik. Contoh, ya, saya berminat dekat sini, add image ni. Contohnya kita cari satu tajuk matematik. Puluhan ada tak? Okey, contohnya perpuluhan, ya. Katalah kita ambil satu soalan yang ini, image ini, kita select. Katalah cikgu cuma nak soalan ini sahaja, tak mahu bahagian ini sahaja. Contohnya tak mahu yang di bahagian kanan. Okey, apa yang boleh kita buat ialah kita akan gunakan kaedah snipping tool. Kita boleh snip bahagian ini sahaja. Contohnya lah, misal kata kita tak cantik tu saya snip tu. Okey. Dan kita boleh paste. Kalau kita tak mahu yang ni, kita boleh paste kan. Tak jadi pula dia. Kita boleh paste dan kemudian kita boleh gunakan di bahagian-bahagian tertentu yang kita mahu, ya. Ataupun sekiranya bahan ini nak digunakan berkali-kali, kita boleh duplicate bahan tersebut. Okey, snipping tadi kejap, ya. Saya buat semula, kita save as. Okey, kita namakan sebagai cuba. Dan kita boleh bawa masuk ke Jamboard.
yang kita nak guna. Okey, kita insert balik image. Kita ambil semula daripada file tadi tu. Saya namakan dia sebagai cuba tadi. Okey, ini adalah file yang telah pun kita potong untuk kita gunakan. Okey. Jadi tidak terhad kepada subjek matematik sahaja, subjek-subjek lain ataupun untuk tujuan lain juga boleh digunakan, ya. Kemudahan yang disediakan oleh Jamboard ini. Ya. Okey, seterusnya itu kita dah kenal pasti apakah features, apakah ruang-ruang yang disediakan oleh Jamboard bagi memudahkan kita menggunakan aplikasi ini. Jadi untuk pengetahuan rakan-rakan semua, ya, Jamboard bukan hanya setakat boleh digunakan di laptop, ya. Di laptop sahaja atau di komputer sahaja. Jamboard ini juga boleh digunakan di telefon pintar masing-masing. Ya, sama ada telefon pintar itu menggunakan Android ataupun iOS, atau sekiranya kita ada Chrome, ya, Chrome boleh juga menggunakan Jamboard. Malahan pada Chrome ada lagi kemudahan-kemudahan lain yang ditambah oleh Google, sebab Chrome tu sememangnya Chromebook, ya, sememangnya dikendalikan oleh ataupun dimiliki oleh Google, ya. Okey, jadi itu antara perkara penting. Okey, seterusnya katalah, ya, katalah kita dah ada satu Jamboard kat sini dan cikgu, tuan-tuan dan puan-puan sedang melaksanakan proses PDP. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh integrasikan Jamboard tersebut, ya, dengan cara kita boleh integrasikan dengan cara ketika kita menekan butang presenting ni, kita terus capai kepada Jamboard yang telah pun kita siap sedia tadi. Macam saya tadi, saya buka daripada aplikasi, daripada browser kan. Saya type kat sini, saya tulis Jamboard dan sebagainya. Tapi andai kata tuan-tuan dan puan-puan mulakan sesi tersebut dengan Meet, kemudian pada bahagian presenting ini boleh klik dan pilih Jamboard yang telah pun sedia ada. Itu antara kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh Google. Dan ini sekarang saya sedang buka ini pada paparan web. Sekiranya kita nak buka dalam aplikasi, kita klik dekat sini. Ya, aplikasi yang dah sedia ada, tapi untuk tujuan hari ini saya tak sediakan apa-apalah yang kat sini. Ya. Okey, itu maklumat asas yang perlu kita tahu tentang Jamboard, ya, terutamanya tentang pertama tadi kat sini paparan utama, bagaimana kita nak tukar nama apa yang ada di bahagian tepi ini, ya. Kemudian bagaimana kita nak menukar background, ya. Kemudian bagaimana kita nak clear frame, kita nak menambah frame dan kita nak melihat berapa paparan frame kita yang ada. Semuanya kita boleh laksanakan di sini. Dan andai kata kita nak menambah frame, antara frame yang ada, kita cuma perlu klik pada tanda tambah yang ada di sini. Katalah dia dah siap dah tersusun, tapi kita rasa susun aturnya salah, kita boleh drag and drop. Itu pun boleh juga. Ya, ni contohnya macam ni, tiba-tiba tengah ni ada kosong, kita nak drag and drop. Okey, kita boleh tarik dan jadi kalau kita lihat apa yang disediakan oleh Jamboard ini, satu paparan ringkas, ya, dan sangat mesra pengguna. Okay. Jadi secara keseluruhannya apa yang boleh saya rangkumkan, sebab saya cuma ada setengah jam untuk sesi ni, ya. Saya melihat kepada waktu yang sedang bergerak tu, apa yang boleh saya rumuskan dalam perbincangan kita pada pagi ini ialah, ya, apabila kita menyebut tentang Jamboard, kita perlu tahu bahawa Jamboard ini merupakan satu kemudahan, ya, yang berbentuk kolaboratif whiteboard digital. Jadi bermakna memang kita boleh gunakan secara online, kita boleh bersama-sama dengan murid kita edit bersama-sama bahan yang sedia ada, ya. Dan pada masa yang sama kita boleh berkongsi bahan ini walaupun selepas selesai satu-satu sesi presentation.
Jadi sebab apa saya kata macam tu? Sebab bahan yang kita hasilkan ini kekal ada dalam Google Drive kita. Saya buka semula Google Drive kat sini. Ni ya, ni bahan yang kita buat. Dia kekal ada pada Google Drive kita. Jadi dengan cara itu, ya, bahan ini tidak akan hilang. Satu. Kemudian sekiranya murid kita menghantar tugasan dalam bentuk Jamboard, ya, tugasan tersebut juga akan kekal ada sebagai bukti. Contohnya ingat tak tadi memula saya buka Jamboard tadi ada banyak tugasan. Ini saya buka semula untuk kita lihat sama-sama. Lambat pula dia. Macam ni kan. Ini merupakan tugasan-tugasan yang sebelum ini dihantar kepada saya. Dan ia kekal di sini selagi saya tak padam. Ya. Dan Jamboard ini juga boleh diaplikasikan ataupun diintegrasikan dengan Google Classroom yang biasa tuan-tuan dan puan-puan gunakan di peringkat sekolah. Jadi itu saya katakan tadi, Jamboard merupakan satu collaborative whiteboard digital yang mesra pengguna. Cuma dalam keadaan ini kita tak banyaklah sebab tujuannya ialah sebagai whiteboard digital, jadi tak adalah banyak bahagian-bahagian makeup yang disediakan. Contohnya kat sini kalau kita nak tukar teks ini setakat tukar warna bolehlah, ya. Tapi kalau kita macam nak banyak-banyak pilihan dan sebagainya tu, yang tu tak banyaklah disediakan oleh Jamboard sebab fungsinya lebih kepada whiteboard digital, ya. Okey. Okey, saya fikir itu yang sempat saya perkatakan dalam tempoh setengah jam. Sebentar lagi kita akan bersama dengan Ustaz Suhaidi pula untuk sesi Google Slide. Saya tengok kalau ada catatan apa-apa di bahagian ni. Okey, Doktor. Ya saya. Ya. Silakan Cikgu MK ya. Alright, untuk pengetahuan rakan-rakan cikgu, kalau kita sekarang ni berada dalam sesi dengan Dr. Hana menggunakan Google Meet, kalau boleh cikgu cuba dekat bahagian sebelah kanan Google Meet kita ni, dia ada 3 titik ni untuk more option. Dan kalau saya suka guna Google Meet ni untuk mesyuarat ke apa ke, sebab dia ada menu atas tu dia panggil whiteboard. Whiteboard dia ada tulis itu open a jam. Kalau cikgu, inilah saya pun dengan 10 try nak guna juga ni. So bila klik atas tu dia ada tu. Terima kasih siapa share tu. Whiteboard jam. Bila klik pada open a jam tu, yang itulah nak menyahut apa yang Dr. Hana sebut tadilah, kolaborasi yang mana kita boleh letakkan, saya suka letak tu Doktor, sticky note. Sticky note dekat whiteboard ni, mana kat sini kalau pentadbir sekolah dia letakkan komen satu kat sticky note tu, yang lain menyahut. Letak situ saya suka. Kalau dapat yang tadi share screen tu, boleh tak buka semula, buka open a jam, kita main sticky note dengan Dr. Hana. Ke Cikgu Ben ke yang share screen. Okey. Boleh tak? Okey, siapa nak share screen, klik pada 3 titik. Okey. Ni Cikgu Ben ada post link dekat tepi tu. Okey, so nak minta Cikgu Ben tunjuk cara. Kat mana benda tu. Okey, saya stop presenting ya. Saya post kepada Cikgu Ben ya. Tak apa, Doktor Sir boleh. Tak apa. Boleh ya. Doktor tunjuk tak apa. Doktor klik pada 3 titik. 3 titik tepi belah kanan tu kan. You are presenting tu. Ya. Klik atas, atas sekali. Whiteboard. Whiteboard. Open the jam. Start new whiteboard Okey, so Cikgu Ben pula present. Okey, so sekarang ni. So kat sini kita lihat setting tadi tu dia ada edit dengan view.
So nak kena tunjuk balik. Okey, so kemudian kita kena pilih edit. Barulah orang kata orang yang join sesi Google Meet ni sama-sama boleh buat. Okey, nak tunjuk lagi sekali. Okey, klik 3 tu. Dr. Hana tunjuk lah, Dr. Hana tunjuk. Okey saya tunjuk ya. So saya resume Lagging presentation pula. semula sekejap. Okey. Okey, sekejap. Lagging pula Dr. Hana tunjuk lah. Sebelah kanan Okey, tu kita klik tu. Sebelah kanan Atau tu kita klik. Cikgu MK nak tunjuk ke atau saya nak tunjuk ni? Doktor lah. Saya tunjuk ya. Okey. Dr. Livia Afbol. Amboi. Okey. Pada button yang 3, nampak tak button yang 3 dekat sini? Kan yang Cikgu MK sebutkan tadi tu, yang button yang 3 di sebelah kanan bawah. Okey. Kita akan nampak kat sini whiteboard. Jadi kita open a jam. Yes. Ya. Okey. Jadi paparan ini akan muncul. So Sama ada kita nak start a new whiteboard ataupun choose from drive. Tadi contohnya macam kita dah buat tadi tu, kita boleh choose from drive kalau kita nak guna apa yang kita dah buat. Tapi dalam keadaan kalau kita nak mulakan yang baru, kita akan start a new whiteboard. Betul. Okey, dia akan tanyalah pada kita. Kita akan share dengan siapa, ya, sama ada nak view ataupun kita nak benarkan mereka edit. Ya, jadi ini ialah pilihan yang ada pada kita. Dalam keadaannya dia letak 2 nama saja ni. Satu Cikgu Suhaidi, satu lagi siapa ni? Saya tak tahu ni, yang Yahoo ni saya tak tahu siapa. Okey. Contohnya kalau kita nak berkongsi, nak mereka edit bersama-sama sebab kita dah letakkan tetapan edit tadi, maka kita akan send. Okey. Dia akan maklumkan kita lah, kita share outside file from the organisation. Okey, jadi kita benarkan. Maka paparan Jamboard kita akan dibuka, ya, macam ni. Dan di sini bolehlah kita berkolaborasi, berkolaboratif, bekerjasama atas satu frame yang sama. Ya, Cikgu MK nak sambung lagi ke? Okey, betul. Kalau sekiranya kalau Dr. Pasan tadi sebelum create a new jam tu, dia ada satu previous file yang ada dekat bawah tu, yang tu file yang sebelum ni kita pakailah. Tu yang yang ni kan, yang dah ada, yang sedia ada. So yang digital file ni, file yang digital file tu yang kita buat tadi. Okey. Cuma saya nak respon dekat Google Chat tu, Google Meet Chat ni, Cikgu Zeti ada sebut upload PDF file ni yang ada gambar raja. Okey, cuma sekarang ni PDF file yang gambar raja, dia Jamboard ni cikgu post image, sebab kalau cikgu Jamboard ni lebih kepada interaktif board, yang mana bila cikgu upload saja gambar raja, kita boleh tunjuk cara ataupun gunakan dia punya anak panah dan juga keadaan anak pen nak menulis tu, yang tu boleh cikgu gunakanlah untuk membuat peta minda, mind mapping ke, writing ke, cikgu boleh gunakan. Cuma dari segi file-file PDF ni, kalau cikgu nak gunakan untuk belajar edit ataupun cikgu nak guna ni, cikgu tukar kepada bukan Jamboard, dipanggil satu lagi aplikasi dipanggil Kami. So Kami ni yang tu boleh cikgu upload dekat Kami dan pelajar boleh editkan file PDF yang cikgu hantar, termasuk file PDF yang ada gambar. Okay. So kat sini saya just nak beri pencelah ni sebelum pergi pada sesi bersama Ustaz Suhaidi. Sebab saya suka Jamboard ni, kalau apa yang cikgu tulis dekat handphone, automatik dekat Jamboard tu dia dah auto save dah. Kemudian Jamboard tu pula nanti bila cikgu nak save, boleh save dalam image ataupun save dalam bentuk PDF. Yang banyak sangat orang kata sekarang ni interactive whiteboard, pilihan yang kita ada, gunakan akaun Delima ke, akaun G Suite yang edit ke dan sebagainya ni, kita boleh gunakan ni memang banyaklah, terutamanya budak-budak suka bila boleh klik mouse, boleh tarik sana tarik sini. Lepas tu ada yang laptop ada pen boleh tulis tu, yang tu suka kalau buat conteng-conteng ni.
Okey. Itu saja, sorry doktor mencelah lah. Okey, tak apa. Jadi kita memantapkan apa yang ada. Okey, jadi sebelum saya berakhir, sebab tu je masa yang saya ada tu pun dah ambil 4 minit waktu Ustaz Suhaidi ni. Jadi apapun keadaannya, sebagaimana yang dimaklumkan oleh Cikgu MK tadi, sebagaimana yang ditambah oleh Cikgu Ihsan dan sebagainya, asasnya Jamboard ialah whiteboard. Jadi itu sebabnya kalau ada rakan-rakan kita yang bertanya, boleh tak kita nak attach PDF dan sebagainya, kita fikirkan asasnya ialah whiteboard. Jadi Jamboard menyediakan kemudahan apa yang boleh dibuat oleh whiteboard. Cuma dalam keadaan ini, whiteboard kita ialah whiteboard yang berbentuk digital. Itulah keadaannya, itulah sebenarnya kalau kita nak tahu apakah itu Jamboard. Jadi saya sebutkan tadi, Jamboard ialah collaborative whiteboard digital dan kemudahan yang disediakan juga merupakan kemudahan sebagaimana apa yang kita boleh dapat pada whiteboard. Cuma dalam konteks ini Jamboard berbentuk digital. Okey, saya fikir setakat tu sahaja pembentangan saya. Saya dah ambil 5 minit dah waktu Ustaz Suhaidi ni. Saya kembalikan semula kepada moderator kita, Cikgu Kelly ataupun Cikgu Ben. Kelly dah Kelly. Okey, terima kasih pada Dr. Hana. Alhamdulillah, perkongsian yang orang kata menarik, walaupun kita tahu Jamboard itu dah biasa kita mula kenal, tetapi ada ilmu baru tadi yang telah disampaikan oleh Dr. Hana. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Hana. InsyaAllah soalan-soalan nanti ada yang telah saya jawab. InsyaAllah kalau ada lagi nanti kita akan rujuk kembali soalan-soalannya. Okey. Sekejapnya, ada saya tengok sekejap. Okey, setakat ni tak ada soalan. Alhamdulillah, terima kasih penjelasan yang baik Dr. Hana. Alhamdulillah. So, rakan-rakan rakan-rakan peserta yang lain, insyaAllah kita akan mulakan dengan sesi perkongsian daripada presenter handsome saya tengok tadi dengan bertopi hitam. Ustaz Suhaidi, silakan dengan tajuknya Google Slide, insyaAllah. Okey, terima kasih Cikgu Kelly. Juga sahabat saya, Cikgu Dr. Hana, Cikgu. Ini spek betul ke spek tipu ni? Yang benar, yang betul-betul. Ustaz Suhaidi suka gambar macam-macam. Handsome dia ni. Google semua peserta. Okey, silakan. Okey, baik. Selamat pagi semua peserta. Semua daripada Negeri Sembilan ni. Kita open Negeri Sembilan ke Oxford Malaysia ni? Bukan. Open semua Ustaz. Open semua. Okey. Minta maaf saya baru habis kelas. Baru je lepas habis kelas dengan UFSI. Terus masuk sini. Rasanya masih lagi termengah-mengah lagi ni. Okey, tapi insyaAllah saya akan cuba sebaik mungkin untuk beri pendedahan kepada rakan-rakan guru tentang aplikasi Google yang menarik ya. Okey, baik, saya akan present sekarang. Okey, boleh nampak saya punya boleh nampak tak boleh nampak? Boleh nampak Boleh Ustaz, boleh. Boleh. Okey. Baik. Jelas. Okey, secara ringkas kita dah terlewat 8 minit ni. Okey, secara ringkasnya, semua aplikasi Google kita boleh dapat dekat Waffle, butang Waffle ni. Okey, banyak aplikasi yang telah diberikan oleh Google untuk kemudahan pengguna dia. Okey, yang ni semua tengok ni, yang biasa kita guna, aplikasi yang paling famous yang kita biasa guna adalah YouTube, Map, kan? Itu yang paling biasa. Okey, ada pun foto pun ramai orang tak biasa guna foto pun banyak kelebihan kita guna. Okey, ni Keep, Google Hangout, Jamboard yang telah dibentangkan oleh Dr. Hana tadi. Art pun sangat menarik. Siapa yang mengajar
berkaitan dengan sejarah dan sebagainya. Geografi sebenarnya memang sangat seronok kalau belajar menggunakan art. Okey. Dan okey, ada yang tanya pasal kami tadi kan. Boleh ambil daripada market Google store, boleh ambil dan kita add dia automatic akan dia kami daripada Google, daripada PDF. Okey, so hari ni saya nak bentang berkaitan dengan satu je sebab masa saya sangat terbatas. 20 minit je dia. So saya akan bentang perkara yang berkaitan dengan Google Slide. Okey. Untuk kita ambil Google Slide ada dua tempat. Pertama kita boleh ambil daripada Waffle ni. Okey. Yang kedua kita boleh ambil daripada Google Drive. Okey. Saya akan cerita daripada dua-dua masalah. Okey. Bila kita klik butang apa? Butang slide tadi akan masuk sini lah. Okey, apa yang ada dekat sini? Ni yang saya dah ada ni. Okey, kalau kita first time masa kosong lah. Kita ada kosong. Okey. Ini slide berkaitan dengan diri saya dan apa ni? Trik-trik dengan Google Sheet yang saya buat untuk masa PKP hari tu. Okey, baik. Butang yang kedua adalah butang daripada Google Drive. Okey, daripada Google Drive. Kita boleh dapat dengan kita tekan butang new. Di mana butang new? Di sebelah kiri atas bawah driver ni, klik butang new. Okey, jangan laju-laju sangat, tenang DPF. Kalau kita terlampau laju, dia akan automatik kita terbuat folder. Okey, so kita slow je ke bawah, ada Google Sheet. Just klik je Google Sheet, pun paparan yang sama dia akan buat automatik. Dia akan buat satu template slide, satu template slide. Okey, fungsi Google Slide adalah sama seperti PowerPoint, seperti PowerPoint. Cuma beza dia, PowerPoint dengan slide ada kelebihan, ada kekurangan. Okey, kalau PowerPoint kita tahu banyak kita suka, memang kita memang suka guna PowerPoint untuk pembentangan. Itu juga dengan slide. Dia pun ada kelebihan dan kekurangan. Okey. Kelebihan slide dia lebih ringan daripada PowerPoint. Okey, dan dia secara online di atas talian. Okey. Dan saya suka sangat menggunakan slide ni sebagai bahan bantu belajar. Dia bahan sekarang ni kita istilah bahan bantu belajar ke bahan bantu mengajar. Boleh-boleh, dua-dua boleh. Kita boleh gunakan bahan bantu mengajar dan bahan bantu belajar boleh-boleh untuk lebih mendapat kepuasan dan keseronokan. Okey. Okey, inilah dia punya interface. Okey, dia ada term di sini. Okey, ada term di sini, kita boleh pilih themes dia, boleh pilih. Sekiranya tak ada satu pun theme yang kita berkenan, kita boleh import theme daripada PowerPoint lah. Kita boleh ambil. Okey. Next. Okey, bila di sini kita buatlah untitled ni, kita buat contoh bahan kolaborasi. Okey, saya nak tunjuk cara kita bina bahan kolaborasi bersama dengan murid. Okey, konsep dia hampir sama dengan Jamboard. Maksudnya kita boleh share kepada murid boleh boleh respon on the spot. Baik, saya akan terang secara asas yang paling asas lah, yang paling asas. Okey, di sini kita boleh letak tajuk. Okey, tajuk kita adalah berkaitan dengan haiwan. Okey, apa jenis haiwan?
Okey, haiwan ada haiwan yang jinak, haiwan yang liar. Okey, mana satu? Okey, so di sini kita boleh masukkan, okey, masukkan tambah slide. Kita boleh pilih slide tu bentuk design macam mana. Okey, tapi saya suka ambil yang blank. Okey, saya suka ambil yang blank. Sebab apa? Sebab kita boleh design apa yang kita suka. Okey, kita boleh design apa yang kita suka. Okey, baik. So saya akan masukkan satu background. Okey, choose image. So saya akan ambil daripada Google search. Ada tak? Okey, ini gambar-gambar pemandangan ya. Okey, saya akan cari pemandangan yang sesuai. Okey, saya masukkan background. Okey, untuk slide yang kedua pula, saya ambil juga blank. Okey, saya pilih lagi background. Saya ambil hutan pula. Okey, kenapa saya menggunakan background? Okey, kenapa saya gunakan background? Boleh jawab, boleh respon. Saya boleh cuba jawab. Salah, tak masalah, tak marah. Okey, soalan kebat di situ. Ada yang menjawab? Yang menjawab saya tak nampak. Ada respon? Tak ada. Background ni dia tengokkan apa, nak lebih kepada visualization lah. Sebab kalau teks saja, kalau budak memang suka tengok gambar. Siapa jawab tu? Ehsan ni? Saya Cikgu MK. Okey. Okey, yang lain macam mana? Yang lain? Kenapa saya guna background? Okey. Baik, saya ambil 3 dulu, 4, satu lagi, one more. Background. Okey, saya dipilih 4 jenis background. Okey, tajuk kita ada berkaitan dengan apa? Haiwan-haiwan ya. So, ada 4 background. Satu gambar kampung, satu lagi gambar hutan, satu lagi gambar dasar lautan, dan satu lagi gambar kutub utara. Okey. So, apa yang kita boleh buat? Simple ya. Saya buat 4 slide. Banyak lagi haiwan, banyak lagi binatang kan. Yang ada dekat kampung, ada dekat hutan. Kampung mesti haiwan yang jinak, betul tak? Dalam hutan mesti haiwan yang liar. Okay, dalam laut lagi banyak kan? Okay, kutub utara dia akan terhad sikit lah. So, apa yang saya nak buat? So, saya tekan butang share. Okay, saya tekan butang share. Saya tukar kepada anyone can get the link and edit So, saya send dekat sini. Saya nak semua yang ada dalam ni 87 orang. Okey. Aku salah form pula masuk ni. Okey, masuk guna link tadi. Masuk ke dalam. Okey, dah ada seorang masuk.
Siapakah dia tu? Okey, tak ada. Dia tak guna akaun personal. Dia guna email lain. Okey, masuk. Okey, pilih salah satu gambar. Dengar arahan ya. Pilih salah satu background. Okey, cuba masukkan gambar haiwan berkaitan dengan background yang telah saya berikan. Okey, contoh ya, contoh gambar yang ada di kampung ni, kita boleh dapat apa? Kita masukkan gambar, insert image, kita ambil daripada web, contoh ada kerbau. Contoh kerbau. Baik, ni keluar pula yang ni kan. Okay, hantar kau. Okay, baik, saya ambil lah. Kambing pun dah. Okay, saya masukkan gambar apa ni? Gambar kambing tengah makan rumput. Okay. So saya nak peserta-peserta yang ada ni masukkan gambar binatang yang sesuai dengan background tersebut, iklim tersebut. Dia dah masuk ni, laju ni, bagus sangat Weh, dalam bawah dasar laut ada lagi laut. Okey. Baik, kita tengok reaksi peserta-peserta kita. Masukkan. Okey, kita boleh letakkan teks dekat gambar yang kita buat tadi. Okey, kita ada 22 orang peserta je yang masuk dalam slide ni. Mana pergi lain? 892 orang ada dekat kita punya meet. Ada 22 orang je masuk. Yang join. Mana lagi ni? Okay, kita boleh trace siapa yang ada kat sini. Saya boleh tengok kat sini lah. Okey. Saya rasa Cikgu Zaidi boleh teruskan sebab kita Ya. ada 8 minit. 8 minit. Wow. Okey. Okey. Okey, cuma saya nak tambah sikitlah untuk cikgu yang sedang mengakseskan slide Cikgu Ustaz Zaidi ni. Kalau nak tambahkan menarik tentang slide kita ni, saya nak minta Cikgu Ustaz Zaidi boleh pergi tak dekat bahagian ada bintang tu dekat type to chat tu. Bintang chat. Dekat type here to chat tu ada bintang yang baru tu. Explore. Ini untuk pengalaman cikgu ni adalah explore. Features yang baru ada dalam Google Slide ni pada bulan Oktober. Okey, kena patah balik ni, tekan apa ni? Okey, search kat sini lah. Tak perlu. Klik dekat dia kat sini, Ustaz Saidi kena klik dekat slide dulu. Slide. Klik kat slide. Okey, so ulang balik. Jom tekan semula dekat explore. Slide tepi ni ke slide dalam? Kat dalam. Sama juga. Okey, dan learn more. Okey. Klik learn more. Alright. Dia keluar yang ni.
Okey. Image info. Okey. Info. Okey. Tak tahulah, mungkin Cikgu Saidil mungkin kena Update. Up to date dah. update. Tak apa. Kalau tu sekejap saya sempat tak dapat share. Okay, share. Tak apa. Saya stop dulu. Apabila menggunakan tak apa, saya share. Nanti nak minta nanti Cik Adi kalau ada free tu boleh updatekan Google Chrome. Okey, jap. Saya share sekejap. Oh, update Chrome Google Chrome. Okey, saya ambil yang sama juga yang Ustaz Syadi beritahu tadi. Okey, kalau share semua link. Ada yang dengar dulu. Okay, tak apa. Ya, explore dengan dengar tak sama. Yang orang explore ni lebih merasai keseronokan itu daripada dengar. alright. Okay, so sekarang ni kita lihat slide kolaborasi yang Ustaz Syadi sedang akses, kita pun sedang akses. Okay, so sekarang ni kalau lihat kita memang tengah createkan gambar, letakkan background dan saya nak highlightkan kepada Explore. cikgu dekat button explore ni. Okay, di mana kalau kita letakkan dekat bahagian slide kosong dan sebagainya, kita boleh lihat ada tak Layout baru dah. layout baru yang kita boleh pilih. Okay, dan contoh saya ambil slide kat sini Y1 dan kemudian saya pergi pada new slide dan saya nak ambil gambar. Okay, so saya ambil layout kosong dulu, blank, dan saya ambil gambar okay, kat sini. So saya letakkan chicken. Okay, so Chicken ya. okay, bila masukkan gambar chicken ni, automatic explore ni dia akan bantu kita designkan apa yang boleh kita letakkan dalam slide. Contoh saya ambil kat sini dan saya nak masukkan teks. Saya letak kat sini. Contoh, this is a chicken. Okay. Dan kemudian bahagian explore ni dia akan bantu kita dia designkan slide. Okay, so nampak lebih menarik dan ataupun kita nak Banyak pilihan. So kalau kita perasan dekat explore ni dia ada dekat ni. Kalau cikgu punya slide yang dah update lah, mungkin cikgu dah update Chrome yang terbaru, di explore ni dia ada warna color yellow sikit, dan dia akan klik situ dan cikgu ada pilihan lah untuk gambar. So kalau cikgu yang gunakan slide ni untuk presentation atau laporan, so cikgu boleh gunakan fungsi explore ni untuk nampakkan lebih slide cikgu lebih kemas, cantik dan sesuai lah dengan tema kita pada pagi ni, mudahnya menggunakan Google Apps. Okay, itu saja tadi saya share sikit. Terima kasih. Okay, terima kasih atas pencerahan daripada Cikgu MK. Okay, baik. Sikit lagi, saya ada lagi 3 minit. 3 minit lagi kau. Okay, baik. So, apa yang saya nak sharekan hari ini adalah perkara yang berkaitan dengan Google Slide. Okay, so biasanya kita akan buat biasanya apa-apa tugasan yang kita suruh murid buat, kebanyakannya secara berkumpulan ya. Kita akan suruh murid buat secara berkumpulan, akan ada seorang dua dia yang buat, yang lain borak belakang. Sama juga macam cikgu-cikgu pergi bengkel mana-mana kan, yang bawa laptop seorang je, yang lain tak bawa kan, berboraklah belakang kan. So kita dapat buat sama-sama. So kerja yang satu hari kita boleh buat settlekan dalam masa satu jam sebab kita buat secara kolaborasi. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, kita boleh check
kita boleh check student kita yang buat kerja, sama ada dia buat kerja ke tak buat kerja, kita boleh check, kita boleh trace. Okay? Nampak di sebelah sini, di sebelah sini adalah nama-nama yang buat kerja. Orang yang tak ada tu minta maaf nama dia tak buat kerja so kita boleh tengok dekat ikon setiap apa yang diedit ni, okay, ada nama dia dekat situ. Kita klik kat sini, ni ikon ni warna apa, siapa, warna apa. Kita boleh tengok siapa yang buat ini, yang ni buat ni. Hai, ini elephant tertukar, kita boleh tahu siapa buat. Okay, so siapa yang tak buat kerja, kita boleh tulis lah dekat sini. Kita boleh tulis, itu yang di kelebihan dia banding daripada app-app yang lain. Kita mungkin susah sikit lah nak trace. Okay, kita boleh trace siapa yang buat kerja dan siapa tak buat kerja. Dan apa yang penting, kita boleh jadikan dia, kalau kita gunakan kita integratekan dalam Google Classroom lagi cantik, sebab Google Classroom boleh setting kita punya slide tadi, sama ada kita nak tetapkan berkumpulan ataupun individu. Lebih mudah kan di dalam Google Classroom, sebab kita tak perlu copy banyak-banyak, Google Classroom yang akan buat. Okay, so kenapa saya gunakan background? Okay, kerana boleh tak boleh padam background saya, gambar belakang ni. Dia nak padam gambar yang kawan-kawan dia letak, boleh diubah. Tapi background ni gambar tak boleh. Kalau kita tampal gambar dekat slide, takut ada pula yang kata tangan memandamkannya. Rasalah kan. So itu sahaja daripada saya. Minta maaf dengan masa yang terbatas ini. Saya harap semua enjoy dengan Google Slide yang kita sama-sama explore. Banyak lagi yang kita boleh buat dengan Google Slide. Tapi oleh kerana masa sangat-sangat terbatas, ini saja yang dapat saya kongsi. Mudah-mudahan dapat menjadi manfaat pada semua. Itu saja. Serah kembali kepada Cikgu Kelly. Hello, Cikgu Kelly. Okey, ada soalan? Ustaz, ada Ya. Cikgu Helen tanya, kalau pelajar guna handphone, boleh tak kita kolaborasi? Boleh. Boleh Cuma kan? dia nak Kita download cuma dia nak edit sikit, guna edit tu susah sikit lah. Susah. Nak edit sikit, susah sikit. Sebab paparan handphone terbatas. Okey. Terima kasih Ustaz dan juga Dr. Hana atas perkongsian hari ini. Terima kasih juga rakan-rakan kerana telah bersama-sama dengan My Digital Maker. Terima kasih Cikgu MK kerana input sebagai penceramah dan juga host pada hari ini. Okey, sebelum kita tutup Cikgu, saya dah siapkan link untuk SPL. Saya minta cikgu-cikgu lah untuk rakan-rakan untuk mengisi link SPL. Okey, itu saja daripada kami. Cikgu MK ada tak nak cakap? Cikgu MK ada lagi tak? Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada panel pertama Dr. Hana, aku moderator bersama, Cikgu Ben, Cikgu Kelly, Khalija dan juga panel yang terakhir Ustaz Sohidi. Okey, betul lah konsep mudahnya menggunakan Google ni, di mana boleh lihat penggunaan ni sama ada kolaboratif ataupun assessment ataupun presentation, yang mana kita menyahutlah penggunaan digital platform ni. Dan saya lebih kepada orang kata membantu apa yang pihak sekolah perlukanlah dalam bentuk pengurusan, terutamanya pengurusan bahar, pengurusan PLC. So sikit sebanyak apa yang cikgu-cikgu ataupun penonton ikut pada pagi ni adalah satu orang kata pengenalan dan juga kita recall balik apa yang ada dalam platform digital learning. Dan suka saya ingatkan cikgu-cikgu yang menyertai sesi My Digital Fair ini, saya kalau cikgu belum lagi register pendaftaran cikgu di My Digital Fair 2020,
nanti cikgu boleh isi dekat My Digital Fair ni, yang mana pihak Rustiat MDEC ni yang menganjurkan My Digital Fair ni, mereka akan sediakan satu sijil penyertaan untuk cikgu-cikgu dengan syarat cikgu register diri cikgu dekat laman web mydigitalfair.com dan cikgu daftar kat situ. Dan selain daripada sesi yang cikgu hadir pada pagi ini, terdapat banyak lagi lah perkongsian dari grup mungkin nak tengok presenter yang lain, di mana pagi ini cikgu bersama dengan tim pasukan Google Classroom Training Malaysia bekerjasama dengan rakan-rakan trainer untuk di Negeri Sembilan umumnya dan juga di Melaka. Dan sesi lain tu cikgu juga boleh pilih untuk tajuk-tajuk. Yang mana tajuk-tajuk yang cikgu tak sempat nak tengok hari pertama dan hari ini bukan hari yang kita last besok hari Ahad, dan cikgu masih lagi ada boleh mengikutilah sesi daripada sesi-sesi yang lain, sebab dalam Digital Fair ni mereka juga akan uploadkan sesi rakaman yang telah pun dijalankan pada hari pertama, hari Isnin hari itu. Okey, dan saya bagi pihak tim Google Classroom Training Malaysia mengucapkan tahniah syabas kepada panel pada kali ini yang dapat berkongsikan tajuk yang saya pun suka tajuk. Mudahnya menggunakan Google. Memang mudahlah. So kita memudahkan urusan, insya-Allah Allah memudahkan urusan kita. Kembali kepada Cikgu Ben, moderator kita. Terima kasih.